Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT kerana Allah izin untuk kita boleh berjumpa di dalam live. Apa khabar anda semua? How are you guys hari ini? Hopefully semua okay, sihat sejahtera, kan? Hopefully semua anda punya impian boleh tercapai, insyaAllah. Jadi hari ni saya baru habis meeting. Baru saja habis meeting. Banyak perkara lah yang dibincangkan. Alhamdulillah, baru saja balik. Tapi balik daripada meeting KL, Kuala Lumpur, di area KL Central. And then sampai office, saya rasa saya buat live dululah before balik rumah. Okay, mungkin kita boleh bertegur sapa, sembang. Okay, check dulu. Check, okay, semua okay. Waalaikumsalam, pagi. So apa khabar anda semua hari ni? How are you guys? Mungkin malam-malam ni kita boleh saya tanya khabar, and then mungkin boleh ambil few question. Soalan bisnes anda, macam mana bisnes anda sekarang? Apa khabar bisnes anda? Apa cabaran yang bisnes anda hadapi? Okay, kita boleh share-share, bertukar pandangan. Okay, ada tak anda mengalami situasi yang bermasalah untuk bisnes? Zaman sekarang ni dia zaman yang agak mencabar bagi bisnes kan. Saya 2-3 hari lepas saya jumpa dengan seorang sahabat saya. Dia kata banyak bisnes yang dia kenal ni maksudnya bisnes banyak orang yang dia kenal tutup kedai. Dia cakap macam tu. Jadi adakah itu adalah penanda aras kepada ekonomi kita? Dia tanya saya masa tu. Masa tu saya duduk dekat Bacok, Kelantan. Saya jumpa dengan sahabat saya lama dah. Tak jumpa dia. Rasa tahun ni baru 2 kali ke sekali saya jumpa. Jadi saya bagi tahu, mungkin dia punya keadaan banyak orang tutup kedai. Tapi ada juga yang saya kenal orang di keadaan ekonomi sekarang dia menambah kedai-kedai dia. Jadi ceritanya sekarang ni kita nak ambil belah mana? Kita nak ambil orang yang dalam keadaan sekarang dia grow bisnes dia, atau kita nak bersama dengan orang yang kita juga mengiyakan keadaan ekonomi yang kita kata slow, tapi ada orang ekonomi dia okey saja. Boleh faham? Jadi nak ceritanya adalah apa saja yang berlaku, dia adalah bergantung kepada cara kita melihat situasi tersebut. Cara kita lihat tu akan menentukan bagaimana reaksi kita dengan situasi yang berlaku. Gitu. Okay. Waalaikumsalam, Fazila. Apa khabar Fazila? Siti Mazura. Waalaikumsalam. Kubro, Ikwini Kubro. Allah, nama. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Hairul Razak. Okay. Saya malam ni saya just nak say hi before saya balik rumah. Saya baru habis meeting. I have a very good punya discussion. I feel good. I feel great. In fact, jadi saya rasa maybe untuk meraihkan yang the fact that kita dapat something ni, saya nak celebrate dengan share lah, ataupun mungkin saya boleh menjawab soalan-soalan anda yang anda hadapi sekarang. Okay. Saya suka dengan statement Muhammad Hairul Razak. Very good statement ni. Ramai sales drop tapi rezeki tetap ada. Alhamdulillah. I salute you dengan pemikiran macam ni. Ini pemikiran baru orang yang orang yang ada iman. Orang yang ada iman. Saya bukan kata orang yang stress because of sales drop tak ada iman, tetapi hopefully kita boleh sandarkan takwa kita tu kepada Allah SWT. Kita bukan bertakwa kepada benda lain. Alright?
kita tawakal. Kita tawakal tu kepada Allah. Kita bukan tawakal kepada benda lain. Kalau kita tawakal kepada Allah, kita tahu Allah akan urus segala benda kan. Kalau kita tawakal kepada bergantung dengan duit, dia jadi stres lah. Kalau kita bergantung dengan bisnes kita jadi stres. Kita tawakal tu kepada Allah SWT. Jadi kita tahu bisnes kita naik sebab Allah nak naikkan. Bisnes kita drop sebab Allah nak dropkan. Tapi kalau Allah boleh drop, Allah juga boleh naikkan. Okay? Itu cara pemikiran yang kita perlu pupuk. Bila kita berniaga ni, kalau kita tidak berhasil untuk kuatkan muscle iman kita, sebenarnya kita rugi. Kita berniaga tapi kita tidak berjaya kuatkan muscle iman kita. Maksudnya kita punya belief kita tak berjaya nak kuatkan belief kita tu pada Allah SWT, kita rugi. Berniaga tapi tak, kita tidak jadikan berniaga ni medan untuk kita asah ataupun kita build muscle iman kita, dia tidak ada makna lah. Kalau sales drop, duit pun tak ada, iman pun tidak naik. Faham? Tapi kalau kita berniaga, kita jadikan ni sebagai medan untuk kita asah atau naikkan muscle iman kita, apa berlaku? Kalau sales drop pun tak ada masalah, sebab duit je drop, iman makin naik. Tawakal kita pada Allah SWT makin naik. Ni cara kita kalau kita niat tu, nawaitu berniaga tu untuk duit semata-mata, kita rugi. Confirm. Kita rugi. Tapi kalau berniaga tu niat dia beyond money, insya-Allah kita akan untung. Paling tidak pun apa? Paling tidak pun jadikan medan ni sebagai medan untuk kita bagi manfaat kepada orang lain dan juga manfaat kepada diri kita sendiri. Tu kaedah lah kan, berniaga kan. Bayangkan berapa ramai orang dekat dunia ni lah. Tadi pun saya ada jumpa dengan, saya baru habis meeting sebenarnya ni. Saya pergi dekat seorang sahabat saya ni dekat, kita ada meeting dekat area KL Central tadi. Dah lama saya tak pergi KL Central. Saya masa zaman universiti pergilah KL Central. Saya pergilah KL Central tadi, saya jalan lepas habis meeting tu. Saya naklah merasai pengalaman orang habis kerja pukul 5, pukul 6 bekerja-kerja dekat MRT, dekat LRT kan. Saya pergilah KL Central sebab meeting tu dekat area KL Central kan. Saya pergi tadi habis meeting, very fruitful meeting kan, untuk move forward insya-Allah untuk ada satu perniagaan yang saya sedang usahakan. Jadi that's why saya kata tak apalah, saya bantu anda semua. Dan waktu saya meeting tadi tu, salah satu perkara yang kita bincangkan lah, saya dengan sahabat saya bincangkan tu adalah untuk kita bersinergi dengan orang yang takutkan Allah. Bila kita bersinergi ni, maksudnya kita kita bersinergi ni, kita buat bisnes dengan orang yang takutkan Allah, insya-Allah bisnes tu jadi bisnes yang baik. Boleh faham tak? Kalau kita buat bisnes, katakanlah kita cari bisnes partner, kita dapatkan bisnes partner. Bisnes partner kita ni jenis orang yang takut Allah. Jadi apa akan berlaku? Dia akan berniaga dengan baik, dia akan jujur, dia akan very transparent, dia tak curi duit company, dia buat kerja sungguh-sungguh. Betul tak? Ni salah satu benda yang kami bincangkan tadi, untuk kita berniaga, berkolaborasi dengan orang yang takutkan Tuhan. Dia share lah pengalaman dia. Pengalaman dia adalah dia ada satu bisnes dulu lah. Ni dulu dia buat bisnes yang bisnes dia ni dia partner dengan orang yang tak takutkan Tuhan. Minum lah apalah. Jadi apa berlaku? Kalau dia buat benda-benda kecil, dia melanggar apa yang Allah tak suka, apatah lagi benda-benda besar yang Allah tak suka, dia akan langgar lah. Menipu bisnes, overclaim, tak deliver. Itu adalah tanda-tanda orang yang berniaga tapi niat dia berniaga hanya untuk dapat duit sahaja. Dia bukan untuk bagi manfaat. So kita berniaga ni tengok, check balik kita punya nawaitu, niat kita tu nak buat apa. Kalau niat kita nak kaya,
okey, baguslah. Nak buat berniaga ni nak kaya, tak ada masalah. Okey je. Tapi cuba anda tengok orang yang betul-betul kaya, bila dia berniaga, adakah dia nak kaya? Faham tak maksud saya? Orang yang betul-betul kaya, siapa bila saya kata betul-betul kaya? Orang yang betul-betul kaya ni macam contoh Elon Musk ke, Bill Gates, Steve Jobs kan. Kita tengok, kalau kita definasi kejayaan itu adalah seperti mana mereka. Kalau definasi, tapi saya tak ambil definasi kejayaan bisnes itu atau kejayaan hidup itu seperti mana mereka. Saya tak ambil definasi itu. Tapi kalau untuk kita punya pembelajaran malam ni, kalau kita definasikan kejayaan dalam bisnes itu seperti mana mereka yang kita duk sebut-sebut selalu, cuba perhati, dia orang buat bukan sebab dia orang nak kaya. Dia orang buat bukan sebab dia orang nak pakai kereta mewah atau pakai baju yang mahal. In fact, kalau dah sampai satu level, you don't need benda lain untuk menampakkan you successful. Kalau anda dah sampai satu level kejayaan, anda tak perlu pun pakai baju mahal untuk orang like, yeah, dia ni berjaya. Tak perlu pun. Tak perlu pun pakai kereta mahal, nak just untuk show that you are successful. Kalau you as a person buat something, sebab tu kita tengok orang, katalah definisi kejayaan itu seperti mana Elon Musk ke Bill Gates dan sebagainya. Cuba tengok dia orang bukan nak jadi kaya, tapi dia orang nak memberi manfaat. Dia orang ni fokus, dia orang ni nak bagi manfaat sebanyak-banyaknya. Jadi dia punya fokus adalah bagi manfaat. Dia punya fokus bagi manfaat. Kejayaan tu datanglah bergolek-golek, benda tu datang kepada dia. Bila dia fokus, otak dia bangun pagi nak fikir untuk manfaat. Kita pun, kalau kita sebut nama-nama tadi tu, kita tak terlintas di fikiran kita orang yang betul-betul kaya, pakai kereta mahal. Tak, kita akan terbayang apakah benda yang dia buat untuk dunia. Betul tak? Apa yang dia buat untuk dunia? Jadi kalau kita faham benda ni, maka kita buat apa yang kita buat, berniaga yang kita nak buat ni, fokus untuk bagi manfaat. Jadi dia tak timbullah perasaan penat, dia tak timbullah perasaan down, kecewa. Sebab as long as kita dah bagi manfaat, kita dah sukses. Boleh faham? Kejayaan tu akan datang. Saya ambil contoh. Kalau kita fikir nak jadi influencer sebab nak famous, kau akan kecewa, dek. Kau akan kecewa punya. Kau nak jadi, kau nak buat Facebook, nak buat konten, kau nak buat TikTok dengan harapan kau jadi famous, kau akan kecewa punya, confirm. Kau akan frustrated. Kau buat satu video, lepas tu view sikit, kau duk anggap video kau ni boleh pergi juta-juta, tapi orang tengok puluh-puluh, ratus-ratus. Kau kecewa. Sebab kau harapkan apa? Kau harapkan kau jadi famous. Kalau kau berharap jadi famous, sampai ke sudah lah tak famous. Sebab kita ingat, you know, like, semua orang sekarang ni dia mudah jadi famous kan. Dulu nak kena masuk TV baru boleh buat live ke apa. Sekarang ni semua orang boleh jadi TV sendiri. Dia boleh create TV station dia sendiri. Dia boleh create podcast dia sendiri. Dia boleh buat live show dia sendiri. Dia boleh macam-macam. Jadi kalau harapan dia adalah untuk famous, macam mana kalau tak jadi famous? Ataupun mungkin jadi macam P. Ramlee, tak dapat apa-apa anugerah pun, meninggal baru dapat anugerah. Will you satisfied kalau you jadi macam P. Ramlee? You tak dapat pengiktirafan waktu you hidup. You meninggal baru you dapat Tan Sri. You nak macam tu? Kalau you kerjakan jadi orang famous, kecewa. You kerjakan jadi orang kaya, you kecewa. Tapi kalau you kejar manfaat, you tak kecewa. You buat something nak suruh, you know, nak jadi kaya, you nak famous, you nak disayangi. Ada juga orang buat something supaya orang sayang dia. Kepala dia.
dia buat something nak suruh orang sayang dia. Dia tak tahulah dia kurang kasih sayang apa. Dia buat something, dia berharap pada manusia ni sayang pada dia. Kecewa tak? Kecewa. Berharap pada manusia, confirm kecewa. Harap pada isteri, harap pada suami, kecewa. Suami harap pada isteri, kecewa. Sebab bila kita berharap pada manusia, kecewa kita. Nanti bila tak famous, mulalah lemau je sepanjang masa. Betul? Kalau kejar famous. Tapi saya ambil contoh lah, Khairul Amin, dia buat tu untuk bagi manfaat untuk orang lain. Kan? Famous tu datang tak pada dia? Famous tu datang. Famous tu datang pada dia. Orang kenal dia. Video dia viral. Okay? Bila nak beli TRW Aiman, insyaAllah Aiman, doakan Aiman. Tadi pun saya ada meeting tadi. Kalau siapa-siapa orang Kelantan lah. Kelantan ni adalah tempat Ambo lahir, Ambo membesar, Ambo duduk pun di Kelantan lah ni. Jadi insya-Allah akan tiba masanya Ambo akan beri menabur bakti balik ke negeri Kelantan kita. Tapi lah ni pun buat dah sikit-sikit slow-slow untuk bantu sahawan kita insya-Allah. Saya mek Kelantan. Tak apalah, you know like setiap orang ni ada negeri masing-masing lah. Kita ni Malaysian lah kan. Okay. So, boleh faham So, kita buat something ni, cuba fikir balik. Aku bagi manfaat tak pada orang yang you know, follow aku, tengok konten aku, apa yang aku tulis. Kan? Tuan dan puan, 2 hari lepas, adik sahabat saya dan juga abang kepada sahabat saya meninggal. Jadi saya berkawan dengan abang dan adik lah, dua-dua sahabat saya. Jadi yang meninggal tu adalah adik dan juga abang. Sebab saya berkawan dengan yang nombor 1 dan nombor 4. Jadi yang meninggal tu nombor 2. Tapi Alhamdulillah, takdir dia meninggal sebab sakit jantung lah. Dia meninggal umur 43 tahun. Anak kecil lagi, anak 3 orang. Satu, kalau tak silap saya, darjah 5 silap. Lepas tu seorang darjah 3. And then seorang lagi kecil lagi, maybe umur 5 tahun, 4 tahun. Budak kecil lagi kan, ayah dah meninggal kan. Duduk tepi kubur ayah menangis. Saya ingat lagi masa ayah saya meninggal, saya umur darjah 1. Ayah saya meninggal tahun saya darjah 1, baru berapa bulan masuk sekolah masa tu. Jadi I feel, you know like, terkesan lah kalau budak-budak anak yatim kan, ayah meninggal waktu kecil. Tapi Alhamdulillah, kematian dia adalah kematian yang baik. Kenapa kematian yang baik? Baru 2 hari lepas, hari Isnin. Saya ingat lagi hari Isnin. Saya Alhamdulillah sempat pergi solat jenazah dan pergi ke tanah perkuburan waktu di jenazah disemadikan. Jadi saya sempat jumpa dengan keluarga, tengok anak-anak dia. And then apa yang Alhamdulillah baiknya adalah bila dia meninggal, status terakhir dia, bila dia nak meninggal tu, status terakhir dia adalah berkenaan dengan solat. Itu adalah status terakhir dia. Status terakhir dia adalah berkenaan dengan solat. Saya tengok ayat dia macam mana, tapi kalau silap saya, orang yang terbaik adalah orang yang jaga solat dan tak tinggalkan solat. Jadi, kata-kata tu adalah kata-kata yang dia pun tak tahu itu kata-kata terakhir dia. Ataupun tulisan terakhir dia dekat social media. Tapi Alhamdulillah, itu tulisan yang baik, tulisan yang bagi manfaat kepada orang lain. Itu cerita dia. Jadi setiap apa yang kita buat ni, kita buat live, kita buat konten, kita tulis apa, anything dekat social media, tulislah baik-baik, cakap yang baik-baik. Ada satu hadis Nabi SAW, saya tak ada buku hadis tu kat sini. Nabi kata, cakaplah yang baik ataupun diam. Maksudnya apa? Kalau tak ada benda baik kita nak cakap, tak usah cakap lah, diam lah. Kalau benda tu tak bagi manfaat, tak bagi apa-apa manfaat, zip mulut. Atau dalam kes sekarang ni, tangan kita tu, diamkan tangan. Kalau benda tu tak bagi manfaat, tak usah lah. Zaman sekarang ni semua orang dia konon-konon freedom of speech kan. Freedom of speech. Jadi semua nak practice freedom of speech. Semua orang nak practice freedom of speech.
Jadi semua orang nak komen semua orang punya cerita. Semua orang nak bagi komentar. Yang podcast punya cara lah. Yang video punya cara lah. Yang tulis punya cara lah. Kan? Jadi, bila benda tu tak bagi manfaat, dia tak ada apa-apa tuan-tuan dan puan. So, tak usahlah. Politik is politik. Itu mengatur orang ni mengatur orang tu. You have your own views, dia pun ada dia punya views. Anda cakap A, dia akan jawab B. Dia cakap B, anda akan jawab C. Betul. Jadi benda tak habis. So better kita, kalau tak ada benda baik, shut up. Tutup mulut. Tak ada benda baik, tak bagi manfaat, berhenti tangan daripada tulis. Okay? So itu adalah cerminan seorang Muslim yang baik. Cerminan seorang usahawan yang bagus. A great entrepreneur. Ini tak. Niaga pun dia nak buat. Kutuk orang pun dia nak buat. Kau nak jadi apa? Kalau kau nak berniaga, kau buat cara berniaga. Tak payah kutuk-kutuk orang. Kan? Kalau kau nak kutuk orang, full time kutuk orang. Dah tahu dah mati. You know like, ujungnya kita mati. Kalau anda memilih untuk menjadi pasukan kutuk, kutuklah orang. Kalau anda rasa itu memberi manfaat. Tapi kalau rasa benda tu, fikir balik, take a step back. Benda tu tak bagus, tak payah buat. Jangan buat. Saya pesan kepada diri saya juga. Saya pesan kepada anda. Saya nak siapa yang belajar dekat Fanivo, insya-Allah jadi anak didik saya dekat Fanivo dengan izin Allah, anak didik tim saya dekat Fanivo. Saya bukan nak melatih usahawan yang cakap besar. Saya bukan nak latih usahawan yang hari-hari tunjuk kekayaan. Saya bukan nak latih usahawan yang mendabik dada cerita saya yang terbaik. Bukan. Saya nak yang belajar dekat Fanivo ni, dia orang yang beri manfaat dan dia tahu yang bagi kejayaan tu bukan sebab dia usaha sahaja, tapi sebab Allah izin benda tu jadi. Kalau Allah izin benda tu jadi. Maksudnya kalau Allah tak izin, tak jadi. Maksudnya kalau aku ni hebat macam mana, kalau Allah tak izin, tak jadi. So nak ceritanya adalah, bukan sebab engkau tu hebat, engkau boleh sukses. Bukan sebab engkau tu pandai, gila punya pandai, sebab tu kau boleh buat sejuta. Bukannya engkau pergi dapatkan the best knowledge. Bukan. Tapi sebab Allah nak bagi. Kau faham benda tu, insya-Allah hidup kita ni, kita ada fundamental yang bagus. Engkau hari-hari duk baca buku entrepreneurship. Dan entrepreneurship pula daripada cerita-cerita orang putih. Kau percayalah cara dia. Magic of thinking big. Kau pun okey lah, magic of thinking big. Berfikiran besar. Jadi kita pun peganglah magic of thinking big. Dia orang tu tulis belum tentu betul, sebab dia orang guna akal dia yang hidup dia pun baru berapa tahun. Hidup dia baru berapa. Kalaulah orang yang hebat tulis buku itu betul-betul powerful, tanya satu soalan je, awak tahu ke esok hidup ke mati? Dia pun tak boleh jawab. Dia pun payah untuk jawab soalan tu sebab dia pun tak tahu masa depan. Tapi dia tulis based on yang dia tahu, mungkin pengalaman dia dan sebagainya. Jadi pengalaman dia itu, tanpa dia mengetahui esok hari dia pun bagaimana, kita punyalah percaya, ambil 100%. Faham tak? Kita ambil 100%. Dia kata apa? Magic of thinking big. Kita pun percayalah, berfikiranlah besar, berfikiran besar. Jadi apa berlaku? Apabila kita guna ilmu yang tanpa hakikat, tuan-puan, satu benda cikgu saya pesan, ilmu tanpa hakikat dia jadi maklumat. Itu hanya maklumat. Dan maklumat yang orang barat tulis buku tu bagus tak? Bagus. Tapi dia hanya bagi tahu satu kerat saja, iaitu asbab. Jadi kalau kita duduk percaya dengan asbab, usaha keras, jadi kita duduk fikir kita je buat. Tapi kita tak terfikir pun nasi yang depan mata kita tu, kita bukan tanam beras tu. Kita tak tanam beras nasi depan kita ni. Kalau kita nak fikir pasal makan saja, kita tak boleh nak buat benda lain. Kalau usaha keras itulah yang menyebabkan kita sukses, kita kena fikir. Kalau usaha keras itu yang menyebabkan orang tu boleh berjaya, cubalah anda fikirkan segala hal, aspek dalam hidup. Sampaikan kalau kau kata usaha keras, kau usahalah keras.
untuk supaya nasi tu depan mata kau. Tak boleh. Berapa liter air nak turun daripada langit? Berapa lama bumi nak kena pegang air tu supaya air tu boleh diserap oleh batang beras, padi? Berapa banyak air yang disedut? Berapa lama beras tu kena duduk dekat situ? Siapa yang akan ambil beras tu dan proses? Travel beratus kilometer, beribu kilometer, masuk dalam kedai, kita pergi beli kat kedai, proses, akhirnya duduk depan mata kita beras tu, nasi tu. Kalau kita nak fikir kan, kerja keras itu adalah segala-galanya, maka cubalah kau fikir untuk makan je. Kau pasti tak boleh handle benda tu. Kalau kau fikir kerja keras tu, maksudnya kejayaan tu kau yang tentukan 100%. Kalau kau fikir macam tu, cuba kau fikir benda lain juga. Anda kena faham satu benda. Ini saya pernah sembang dengan Haji Ali, founder Al-Ihsan. Haji Ali kata, kau dok agung-agungkan Bill Gates, Steve Jobs, orang yang power hebat dalam dunia. Cuba kau tengok dia. Dia berjaya satu aspek je. Cuba kau tengok dia. Dia hanya berjaya satu aspek sahaja. Ladies and gentlemen, anda kena pegang benda ni. Dia hanya berjaya satu aspek sahaja. Aspek apa? Aspek bisnes dia successful. Tapi kau tengoklah family dia berantakan, bercerai-berai. Cuba kau tengok. Kalau kau tengok one side, ya dia sukses. Tapi cuba kau tengok benda lain. Adakah dia orang yang disukai oleh orang lain? Adakah family dia family yang baik, yang bagus? Jadi kalau takrifan kejayaan kau adalah untuk company yang besar saja, jadi that is our problem. Boleh faham? So, anda kena, saya nak cakap macam ni, cikgu saya juga pesan kepada saya. Dia kata, syaitan ni, dia dah bagi satu jaminan. Ada satu ayat Al-Quran ni, syaitan ni, dia ada dialog antara syaitan dengan Allah SWT. Syaitan kata, bagilah aku masa. Bagilah aku masa. Jadi Allah kata, okey, aku bagi masa. Sebab kau nego, aku bagi masa. Jadi bila Allah kata, Allah bagi masa kepada setan, setan ni cakap apa? Sesungguhnya aku akan mendatangi anak Adam daripada depan, belakang, kiri dan kanan. Maksudnya dia akan usaha segala-gala supaya kita ni sesat atau tak kena ataupun lari daripada yakin kepada Allah SWT. Jadi apa berlaku? Kita punyalah meniaga, kita ingat dengan meniaga ni kita boleh kuatkan iman kita. Lepas tu kita pun tengok orang lain berjaya, dah ada begini. Jadi kita pun ambil dia sebagai role model. Kita ingat betul lah. Tapi sebenarnya apa berlaku? 25, kita hanya tengok ke depan. Itulah role model orang berjaya. Setan kata, yes, dah sukses, dah tipu dia. Sebab apa? Sebab kita ingat, kita dah tak kena daripada syaitan. Setan kata, depan, belakang, kiri dan kanan. Maksudnya 360 degree. Tapi kita hanya melihat satu depannya, which is 25%. Setan attack lagi 75%. Kiri, kanan, belakang. Kita tak perasan yang tu. Sebab tu kita kata kejayaan ni usaha keras je. Usaha keras. Hidup ni keras, dek. Kerja kita duduk macam tu ya. Tapi kita tak sedar yang selama ni bukan kita, tapi Allah urus hidup kita. Allah urus hidup kita selama ni. Allah urus hidup kita. Cuba fikirlah, kita besar macam ni kan. Kadang-kadang ada orang kan, dia fikir mak ayah aku orang miskin tapi hidup juga aku. Faham tak? Mak ayah aku ni orang yang tak berapa mampu tapi besar juga aku Boleh faham tak? Kita punyalah susah gila tapi hidup lagi kita ni tak mati pun. Sebab apa? Allah urus hidup kita. Allah urus hidup kita. Lepas tu, kalau kita fikir Allah urus hidup kita, tapi bila kita berniaga, aku nak mengurus 100% bisnes aku. Selama ni Allah urus hidup kita. Lepas tu kita buat bisnes, kita belajar bisnes, orang kata aku bertanggungjawab 100% atas kejayaan aku. Dia pun lupa yang selama ni Allah urus. Untuk
kita sukses bisnes dan jadikan ni medan sebagai kita kuatkan iman kita, maka apa salahnya? Tak ada salahnya kalau kita kata, aku buat ni, asbab ni kita buat sungguh-sungguh. Tapi yakin tu bukan kepada asbab. Yakin tu kepada Allah pemilik asbab. Allah pemilik rezeki. Tapi kita buat kerja sungguh-sungguh. Seperti mana burung. Dalam hadis Nabi kata apa? Kalaulah hak tawakal itu sebagaimana hak tawakalnya burung, keluar perut kosong, balik perut kenyang. Maksudnya, Allah akan kenyangkan perut burung. Tapi dengan syarat, dia keluar daripada sarang. Itu usaha yang si burung buat. Nak dapat rezeki, boleh. Usaha. Sebab usaha tu hak kita, hak burung. Buatlah. Tapi kalau tak dapat, sebab apa? Allah belum izin. Minta dengan Allah. Boleh faham? Saya bukannya nak bagi ceramah ke. Saya bila cikgu saya pesan, kalau kita nak jadi orang baik, bukan kita jadi baik dulu baru kita ajak orang jadi baik. Tapi kita ajak orang jadi baik, insya-Allah kita jadi baik. Boleh faham? Bukannya kita jadi baik dulu barulah kita nak jadi ustaz dululah. Barulah saya nak ajak orang jadi baik. Bukan macam tu. Cikgu saya kata, kita ajak orang buat baik, jadi baik, baru kita jadi baik. Bukan tunggu kita baik dulu baru nak ajak orang jadi baik. Boleh faham? Itulah misi saya bila saya buat Funivo ke, saya buat anything dalam bisnes ni, terutama training yang kita buat. Kita jumpa usahawan. Saya tahu ilmu yang anda nak belajar kalau dekat Funivo, ilmu yang anda cari dekat Funivo, mungkin anda pernah belajar. Mungkin anda pernah pergi dekat kedah kelas lain, atau mungkin anda pernah baca dalam buku mana-mana. Tetapi kalau dia missing part yang anda cari, kadang-kadang bukan ilmu itu, tetapi the belief system yang connect ilmu tersebut dengan satu perkataan yang hujungnya kita perlu sebut waktu kita nak mati nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pun tak tahu, saya tak mati lagi. Tapi saya haraplah kalau saya share, buat live macam ni, kalau misal kata meninggal kan, memang kita akan meninggal pun, hopefully dia jadi asbab supaya mungkin adalah nanti kalau misal kata tak cukup pahala ke apa ke, mungkin ni yang boleh jadi saya punya yang boleh bawa kita masuk syurga. Jadi benda macam ni lah tuan-puan. Kalau anda kata nak belajar marketing, saya tahu kadang-kadang bila saya ngajar, saya share marketing itu apa? Dah ada orang boleh jawab. Oh, marketing itu kita nak suruh orang nampak kita. Ada je orang boleh jawab. Tapi bila saya kata marketing ni, salah satu dia, kenapa kita buat marketing? Sebab kita nak dapat customer. Faham? Kita nak dapat customer. Bila tanya dapat customer, maksudnya apa? Nak dapat duit lebih banyak. Contoh kan? Duit lebih banyak. Jadi kita kena buat marketing. Kan? Betul ke tak? Betul. Tapi bukankah macam mana nak relate marketing atau bisnes ni dengan apa yang Allah dan Rasul cakap? Nabi cakap apa? Salah satu dia adalah sambung silaturahim, murah rezeki, panjang umur. Itu kaedah Nabi cakap. Jadi kalau kita buat marketing, Nabi kata sambungkan silaturahim. Kalau kita faham marketing tu as if marketing orang putih, nak suruh orang nampak, kerja kita nak suruh orang nampak je lah. Faham? Tapi kalau kita faham apa yang Nabi SAW bagi tahu, dalam silaturahim ada rezeki dan panjang umur. Bila kita buat marketing untuk bersilaturahim dengan orang. Faham tak? Kita buat marketing, dapat customer, ataupun dia belum jadi customer kita, kita silaturahim dengan dia. Kalau kita faham hubungan apa yang Nabi cakap, Allah cakap, Rasul cakap, maka cara kita berniaga tu kita boleh transform. Kita berniaga tu jadi lebih mudah, jadi lebih baik. Kaedah dia. Macam tu lah. Orang putih kata menabung. Nak kaya menabung.
Nak kaya menabung, nak kaya menabung. Orang putih cakap. Investment. Orang putih cakap. Allah dengan Rasul cakap, give, bagi, beri, sedekah. Jadi kita kontradik sikit lah cara kaedah kita ni. Manusia dia kaedah, dia fikir gitu. Sebab dia rasa yang bertanggungjawab atas duit dan rezeki itu dia. Tapi Allah kata, nak dapat lebih bagi. Jadi kontradik tak? Faham kan apa saya cuba sampaikan? Siapa faham apa yang saya cakap ni? Cuba kalau faham, cuba komen kat bawah faham. Kita baca dalam buku, follow influencer, orang-orang yang berjaya, orang kaya dunia, orang putih, dia cakap apa? Nak kaya, simpan. Nak kaya, invest. Faham? Nak kaya, simpan. Nak kaya, invest. Nak kaya, simpan. Nak kaya, invest. Kita pun, okay. Saya pun pergilah simpan. Pergilah invest. Tapi Nabi ajar cara yang lebih mudah. Nak kaya, bagi. Beri sedekah. Tapi kita faham setakat sekerat tu je, bagi sedekah. Kita pun kena sedekah ni duit. Sebab kita belum lagi faham betul-betul. Saya pun proses belajar, insya-Allah. Tapi cikgu saya ajar saya, dia bagi dalam buku hadis. Ada satu hadis ni. Ni betulan ada buku hadis ni kat depan. Kalau jumpa lah, saya pun tak pastilah jumpa ke tak buku hadis tu. Saya baca ni, hopefully, apa dia panggil? Ni jugalah untuk pesanan kepada saya. Mana Bismillahirrahmanirrahim. Tak jumpa lah. Ni. Itu dia. Itu dah. Ni. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan itu ialah sedekah. Seseorang yang menunjukkan ke arah kebaikan akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi orang yang menolong orang yang ditimpa musibah. Saya ulang. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan itu ialah sedekah. Seseorang yang menunjukkan ke arah kebaikan akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Allah mengasihi orang yang menolong orang yang ditimpa musibah. Keterangan. Terdapat 3 perkara yang dinyatakan dalam hadis ini. Pertamanya ialah setiap kebaikan ialah sedekah. Maksudnya ialah bersedekah bukanlah semestinya dengan memberi harta benda, dan sedekah tidaklah khusus
hanya dengan memberi harta benda. Bahkan apa-apa sahaja kebaikan yang dilakukan kepada seseorang akan menyamai sedekah dari segi pahala. Masya Allah. Jadi, apa yang kita boleh faham? Setiap kebaikan tu dikira sedekah. Jadi Nabi kata apa? Nak kaya, bagi. Nak kaya, beri. Tapi nak bagi apa? Kita tak tahu. Hadis ni kata apa? Setiap kebaikan dikira sedekah. Kita duk faham selama ni sedekah je duit, sedekah je duit. Kita pun garu kepala. Aku duit pun tak banyak. Tapi hadis ni cakap, Alhamdulillah kita belajar. Setiap kebaikan dikira sedekah. Sebab tu orang kata senyum tu sedekah rupanya. Sebab itu kan kebaikan. Muka kalau orang Kelantan panggil masa cetung gitu. Masa cetung. Masa yang hidup dia orang. Masa ni muka masam. Kita senyum. Sedekah dah tu. Kita buat kebaikan. Sedekah dah tu. Faham? Kita mudahkan urusan orang lain. Sedekah dah tu. Kita tolong buatkan air untuk orang lain. Sedekah dah tu. Kita tolong angkat barang orang lain. Sedekah dah tu. Orang nak masuk, kita tolong bukakan pintu. Sedekah dah tu. Jadi kalau kita ada kefahaman macam tu, senang tak hidup? Senang. Hidup kita jadi tenang. Sedekah ilmu, buat live. Kita pun kata, ya Allah, tak ada duit, ya Allah, tak ada duit, ya Allah. Kan, tak ada duit, ya Allah. Tapi engkau janjikan, kalau bagi satu, engkau bagi 10. Ada satu hadis, ada satu ayat lagi Allah kata, bukan hadis, Quran. Allah kata, satu, dia bagi 700. Jadi kita kata, ya Allah, tak ada duit, ya Allah, tak ada duit, ya Allah. Okeylah. Kita pun ingat hadis Nabi ni. Hadis Nabi kata apa? Setiap kebaikan dikira sedekah. Kita pun kata, okeylah. Aku on lah. Live ni aku bagi kebaikan. Aku buat video untuk buat kebaikan. Moga-moga Allah gantilah kebaikan ni dengan benda lain. Sale ke apa ke. Barulah cara hidup kita tu jadi ni. Jadi baik. Jadi bagus. Tu cerita dia. Boleh faham? Nak bagi sedekah pula, nak bagi sedekah kat siapa? Kalau nak bagi sedekah ni, bagi siapa bini pun tak cukup makan. Tapi pada masa yang sama, ada orang minta sedekah ni. Nak sedekah siapa dulu? Cuba fikir sekejap. Ada orang kita jumpa tepi jalan, minta sedekah. Isteri dengan anak tak cukup duit makan. Mak pula dekat kampung pun perlukan duit juga. Tapi orang ni minta sedekah ni. Macam mana? Ni bukan kelak agama ni. Tapi saya nak fahamkan, bisnes kita ni akan jadi mudah apabila kita faham benda-benda macam ni. Kita orang Islam. Kenapa nak ikut orang yang bukan Islam? Kita orang Islam, Nabi dah ajar. Sebab tu saya kata, jadikan kita punya bisnes ni sebagai tempat untuk kita build muscle iman kita. Kita build muscle iman kita. Kalau kita jadikan bisnes kita ni untuk build muscle iman kita, insya-Allah kita akan jadi successful dunia akhirat. Bisnes kita ni, kita buat bisnes ke apa, tak lama tuan-puan, mati juga kita ni. Kita mati juga ni. Apa yang ni sangat? Mati kita ni. Kalau buat apanya? Mati. Takut-takut mati juga. Buat sungguh-sungguh bisnes, mati. Tak buat betul-betul pun mati juga. Boleh faham? Jadi, bila kita faham benda ni, maka kita buat bisnes ni, kita buat tu sebab kita tahu ini persediaan kita mati. Sabar, nak baca komen, baca ayat ni dulu. Siapa kita perlu bagi sedekah? Sebab saya pun sedang bagi pesanan pada diri saya juga. Pada siapa kita perlu bagi sedekah? Kita pun, tadi ada kata apa? Ibu ayah.
Ada isteri dulu, bini dulu. Semua ni Allah dah bagi tahu. Bagi pada siapa tuan-tuan? Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 215 Allah dah bagi tahu. Dalam ayat ni Allah dah bagi susunan kepada siapa kita perlu bagi sedekah. Yang tadi kita dah belajar kan? Sedekah ni segala jenis kebaikan dikira sedekah. Tapi ranking tu nak bagi siapa dulu? Tengok mana terdesak. Ni kata tengok mana terdesak. Bila kita guna nafsu kita fikir, maka kita akan buatlah conclusion macam tadi. Mana terdesak? Jadi kepada siapa perlu kita bagi sedekah? Siapa nak tahu? Cuba komen dekat bawah. Ranking bagi sedekah. Kita semua nak kaya kan? Korang ni meniaga takkanlah tak nak kaya. Ada jalan yang Allah dan Rasul tinggalkan kepada kita. Kalau kita buat, insya-Allah. Sebab pemilik rezeki dah janji untuk kita. Dia akan bagi rezeki tu. Dia akan bagi apa yang kita nak tu dengan izin Allah. Jadi, surah Al-Baqarah ayat 215. Anda boleh semak nanti Al-Baqarah 215. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan, maka berilah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak yatim dan orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah, apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Jadi, nombor satu apa? Nombor satu siapa yang kita kena bagi sedekah ni? Ingat, sedekah ni adalah segala jenis kebaikan dikira sedekah. Nombor satu, ibu ayah. Mak ayah dulu. Itu nombor satu. Nak bagi sedekah ni, kita pun fikir, alamak UNICEF minta duit UNICEF pernah tak pergi mana-mana tempat? Bang, sign bang, sign. Kita pun punyalah sign UNICEF. Kan? Bang, nak menyumbang tak UNICEF? UNICEF ni nak bantu anak-anak makan dekat luar kan? Kita pun, kesian lah anak-anak dekat ni perlukan bantuan Okeylah, akak bagilah pada dia. Kita pun bagilah anak-anak dekat luar negara tu. Tapi Allah kata apa? Nombor satu, mak ayah dulu. Kita pun bayarlah UNICEF RM50, RM100, RM150. UNICEF pula telefon kita, adakah cik nak tambah tak beri bantuan? Kita pun okey, boleh, tambah lagi. First kali mak ayah dulu. Mak ayah kita cukup ke tak? Mak ayah, tengok mak ayah cukup ke tak? Adakah mak ayah cukup dari sudut rumah dia orang, makan pakai dia orang? Jangan kata kebaikan ni cukup makan pakai je. Berlebih tak untuk mak ayah? Saya pernah jumpa dengan seorang sahabat saya, macam mana alisan tu boleh jadi power. Ni founder alisan tanya saya. Dia cakap kepada saya, Fadi, kau pernah borak dengan mak kau tak? Saya kata, mestilah saya pernah borak Haji dengan mak saya. Haji Ali kata, bukan maksud aku borak tu. Kau pernah tanya tak mak kau nak apa? Dia cakap. Saya pun kata, mak saya nak apa? Saya pernah lah tanya. Maksud dia adalah, pernah tak kau tanya mak kau nak apa tu? Contoh, adakah mak kau ni nak orang bacakan hadis dia pada di hari-hari? Atau dia mungkin nak orang yang urutkan dia hari-hari, tangan orang lain, kaki orang lain. Atau dia mungkin nak buat charity banyak-banyak. Kau pernah tanya tak benda tu? Saya kata, saya tak adalah pernah deep macam tu. Jadi sahabat saya cakap, kau kena tanya mak kau. Kau kena bahagiakan mak kau. Dan dia cakap kepada saya, sahabat saya cakap, aku ada 7 orang gaji jaga mak aku. 7 orang gaji yang jaga mak dia. 7 orang gaji yang jaga mak dia.
Faham? 7 orang gaji yang jaga mak dia. No wonder lah bisnes dia bagus. Sebab saya ada pernah tanya dia, apa secret recipe your business is so successful? Dia kata kadang-kadang setiap kali bisnes nak jatuh, ada je magic berlaku pagi. Ada je magic berlaku naik. Boleh faham? Jadi itu keadaan yang mana bila salah satunya adalah kita jaga mak kita. Sebab tu ni dalam surah Al-Baqarah Allah dah kata sedekah nombor 1 bagi kepada mak, ayah, ibu ayah kita. Kalau tak ada duit, tolong jaga mereka pun sedekah. Tepat sekali. May KH. May KH kata. Betul lah tu. Jaga mak ayah tu dikira kebaikan. Saya dah baca hadis tadi kan. Saya dah bacakan dia panggil apa, bukan dari nafsu nak cakap, tapi apa yang Allah cakap, Rasul cakap. Macam saya sebut tadi, guru saya pesan kepada saya, ilmu tanpa hakikat dia jadi maklumat. Sekarang ni apa hakikat? Hakikat ni apa yang Allah dan Rasul bagi kepada kita. Itu hakikat. Ilmu tanpa hakikat jadi maklumat. Maklumat je lah. Kalau saya duduk sembang jadi maklumat. Maklumat ni dia manfaatnya tak ada jaminan. Kalau mak ayah tak ada, ni sebab tu saya kata, okay, siapa-siapa kalau ada, mungkin boleh cari kat Shopee, beli ni Fadilat Sedekah. Siapa yang tak ada mak, tak ada ayah, apa jawapan dia? Ada jawapan dia. Islam ajar kita jangan jauh, insya-Allah. 282, layanan terhadap teman-teman ayah selepas peninggalannya. 282. Bismillah. 282. Hari ni dekat office lagi ni, tak balik lagi ni. Sepatutnya saya dah balik dah, sebab saya ada meeting tadi. Saya balik daripada KL Central, saya ingat nak ambil barang je dekat office. Lepas tu saya kata, tak apalah, at least. Sebab saya guys, I feel happy Allah dah bagi rezeki hari ni. Right after discussion, meeting tu, I feel like a very positive outcome untuk kita punya future business. Saya kata saya syukur pada Allah SWT, jadi saya buat live untuk bantu. Mungkin ni kan, insyaAllah. Ni kalau mak ayah kita dah mati, dah meninggal. Dalam hadis ni, Bismillahirrahmanirrahim, Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya antara kebaikan yang paling tinggi darjatnya yang boleh dilakukan oleh seseorang anak kepada ayahnya sepeninggalan ayahnya ialah melayani orang-orang yang ada hubungan dengan ayahnya dengan baik. Keterangan peninggalan ayah boleh bermaksud peninggalan yang sementara dan juga boleh membawa maksud peninggalan yang selama-lamanya, iaitu kematian. Jadi Nabi kata apa? Kalau ayah kita dah meninggal, buat kebaikan kepada orang-orang yang ada hubungan dengan ayahnya dengan baik. Jadi kalau mak ayah tu dah tak ada, kita nak buat kebaikan pada siapa? Kan segala jenis kebaikan tu dikira sedekah kan? Buat baik kepada orang yang ada hubungan dengan ayah. Keterangan, amalan ini dikatakan sebagai derajat kebaikan yang paling tinggi kerana ada kemungkinan layanan anak kepada teman-teman ayahnya semasa dia masih hidup adalah kerana ada kepentingan peribadi yang tertentu. Hubungan yang rapat dan layanan yang baik itu boleh menjadi pembantu untuk memenuhi kepentingan peribadi itu. Namun setelah kematian ayah, seseorang anak masih melayan dengan baik teman-teman ayahnya, pastilah bebas daripada kepentingan peribadi, malah semata-mata kerana penghormatan kepada seorang ayah. Masya Allah. Saya bacakan satu hadis lagi Hadis ni baik untuk kita dengar. Saya belajar lah bila saya share kepada anda ni, sebenarnya saya sedang belajar lah juga. Alhamdulillah.
Ni siapa-siapa yang mak ayah kita dah tak ada, meninggal, apa yang perlu kita buat kan? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hadrat Ibnu Dinar bahawa Saidina Abdullah bin Umar sedang berjalan menuju ke Mekah. Dalam perjalanan, dia ternampak seorang badui yang juga sedang berjalan. Lalu Saidina Abdullah bin Umar telah memberikan binatang tunggangannya kepada badui tersebut dan juga telah membuka serbannya lalu menghadiahkan kepadanya. Hadrat Ibnu Dinar berkata, "Tuan, dengan kebaikan yang kurang daripada ini pun, orang itu akan sangat gembira. Ini kan Tuan telah memberi kepadanya serban dan tunggangan?" Saidina Abdullah bin Umar berkata, "Bapanya ialah antara kawan-kawan ayah saya. Sedangkan saya telah mendengar daripada Nabi SAW bahawa silaturahim yang paling baik ialah seseorang itu berlaku baik terhadap teman-teman ayahnya." Masya Allah. Nampak? Jadi, apa boleh kita faham kat sini? Abdullah bin Umar ni, dia terjumpa seorang badui sedang berjalan. Lepas tu bila terjumpa badui ni, dia bagi binatang tunggangan dia dan juga dia bagi serban dia. Dia bagi. Jadi Hadrat Ibnu Dinar pun tanya, "Apa Tuan dah bagi ni sampai level bagi binatang tunggangan dengan sampai serban pun?" Saidina Abdullah pun cakap, "Bapanya ialah antara kawan-kawan ayah saya." Jadi kenapa dia buat macam tu? Sebab dia telah mendengar Nabi pesan bahawa silaturahim yang baik ialah seseorang itu berlaku baik terhadap teman-teman ayahnya. Gitu. Boleh faham? Dapat something tak? Jadi bila kita berniagalah dengan ilmu yang bukan sahaja ilmu perniagaan, tetapi pairlah dengan apa yang Allah dan Rasul tinggalkan kepada kita. Barulah kita tu, hidup kita ni tidak terpisah dengan agama. Perniagaan yang kita buat ni tidak terpisah dengan agama. Macam tu. Barulah bisnes kita ni ada roh. Bisnes kita tu ada roh. Kalau tak, bisnes hanya untuk jadi tunggangan dapat duit, dia tidak ada roh. Bila tidak ada roh, umpama jasad tak ada roh, mati. Jasad tak ada roh, busuk tuan dan puan. Faham tak? Jasad yang tidak ada roh, jadi busuk jasad tu. Samalah kalau bisnes tidak ada apa yang kita panggil sebagai ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah ni, dia umpama tak ada roh. Bisnes tu tak ada roh. There's no soul dalam bisnes kita. Bila tak ada roh dalam bisnes, itu yang kita cepat kecewa, rasa cepat down. Orang kata ekonomi drop, kita pun drop. Tapi Allah tak cakap pun pasal ekonomi. Allah kata rezeki itu kan dah dia tentukan. Ekonomi teruk macam mana pun, tapi kalau Allah nak bagi rezeki, siapa yang boleh tahan? Betul tak? Macam itulah. InsyaAllah. Jadi nombor 1 bagi kepada siapa? Mak ayah, ibu bapa. Nombor 2 kepada kaum keluarga, kaum kerabat. Sedekah-sedekah ni nombor 1 mak ayah. Ini ranking surah Al-Baqarah. Allah dah titipkan kepada kita ranking sedekah. Nombor 1 sedekah kepada mak ayah. Sedekah ni apa? Segala jenis kebaikan. Nombor 1 mak ayah. Nombor 2 kaum kerabat. Siapa kaum kerabat? Adik-beradik, isteri kita, suami kita, kerabat-kerabat dah tu. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, itu kaum kerabat kita. Sedekah. Settle kaum kerabat kita. Barulah masuk anak-anak yatim. Baru masuk anak-anak yatim. Itu level nombor 3, anak yatim. Maksudnya, nak bagi sedekah ni, settlekan dulu mak ayah, settlekan kaum kerabat, baru pergi anak yatim yang tak ada kaitan dengan kita. Yang saya faham lah ni. Hopefully kalau salah,
boleh tegur insya-Allah. Tapi ini dalam surah Al-Baqarah. Baru pergi anak yatim. Nombor 3 anak yatim. Bila settle anak yatim, nombor 4 orang-orang miskin. Orang miskin ni level nombor 4. Orang-orang miskin ni level nombor 4. Okay. Dan nombor 5 adalah orang-orang yang terlantar dalam perjalanan musafir. Masya Allah. Cantik kan? Saya dulu pun tak tahu. Saya bagi tahu jujur, saya pun tak tahu. Tapi Alhamdulillah, takdir Allah, bila dipaksa belajar oleh cikgu saya, dipaksa membaca ayat-ayat ini, dipaksa baca buku, Alhamdulillah jumpa ayat-ayat ni yang menyebabkan lebih faham kita untuk kita ni. Boleh faham? So cuba ingat balik. Nombor 1 apa ranking dia bila kita nak buat sedekah, nak bagi kebaikan? Nombor 1 mak ayah. Nombor 2 buat kebaikan kepada siapa? Kaum kerabat. Nombor 3 siapa? Lepas settle kaum kerabat kita, siapa? Anak yatim. Nombor 4 siapa? Selepas anak yatim settle, orang miskin. Nombor 5 siapa? Orang-orang yang terlantar di perjalanan. Alhamdulillah, settle, kan? Tak ada yang tertinggal pun. Ada yang tadi tulis kat bawah. Tak ada pun bini, tidak disebut pun bini. Kaum, kerabat. InsyaAllah. Okay? Hopefully dapat something lah malam ni Walaupun kita malam-malam ni, saya bukan nak bagi ceramah ni, bukan nak training ni, tapi lebih kepada sembang-sembang, bertanya khabar, bersilaturahim, kenal antara kita, insyaAllah kan. Okay. Alright, so insyaAllah surah, kalau anda nak lebih kefahaman, okay, anda boleh buka surah Al-Baqarah ayat 215. Okay, surah Al-Baqarah ayat 215, insyaAllah ditulis di situ. Tengoklah, belajarlah, insyaAllah Okay, alright, insyaAllah. Pesanan terakhir saya pesan ni kepada saya, bukan like orang yang insyaAllah akan buat adalah orang yang bagi pesanan atau orang yang ajak buat. Hopefully anda boleh buat lah. Malam ni sebelum kita tidur, kita baca Al-Mulk. Okay, saya pesan pada diri saya ni, kita baca Al-Mulk. Sebelum kita tidur ni, baca surah Al-Mulk. InsyaAllah. Sebab kita hari Isnin baru ni ada kematian lah yang berlaku. Sahabat saya kehilangan adik dia dan juga abang. Jadi dipesan ketika selepas habis pengkebumian tu, dipesan kita ada baca talqin kan. Talqin tu bukan untuk si mati, tapi untuk orang yang duduk dekat tanah kuburan tu masa tu. Jadi dipesan supaya janganlah tinggal Al-Mulk. Saya pesan pada diri saya ni, tapi saya ajak anda, tapi saya pesan diri saya, tapi saya ajak anda. Malam ni sebelum kita tidur, bacalah Al-Mulk. Right? Bacalah Al-Mulk. Baca Al-Mulk. Kita refer ustaz-ustaz lah. Cara nak baca tu, ikut saya tengok dalam Ustaz Azhar kata boleh baca sambil kita tidur. Ustaz Azhar cakap lah. Anda boleh cari balik lah video-video tu. Mungkin ada orang sebelum tidur tu, sambil dia nak tidur, dia baring tu, dia baca surah Al-Mulk kan. Dia baca surah Al-Mulk. Kalau dekat kampung saya, habis je dia solat isyak, dia orang solat isyak, dia terus baca surah Al-Mulk kan. Surah Al-Mulk dia orang baca terus. So kita bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai habis kan. Sekejap je surah Al-Mulk ni baca kan. Sebelum kita tidur tu baca sekejap sangat. Ada orang mungkin tak lancar, dia baca mungkin tak lancar, macam mana kan. Jadi kalau tak lancar, ni cara yang mungkin anda boleh guna lah kan. Kalau tak lancar baca, ada orang mungkin dia tak lancar, jadi dia kadang-kadang
malu untuk baca kan. So mungkin boleh guna kaedah macam ni. Anda guna headphone, ambil headphone, okay, download apps. Saya ambil contoh lah, ni apps yang saya, tapi cikgu saya bagi tahu baca better baca guna Quran, betul. Kalau misalnya kata kita ada masalah untuk membaca Quran, tak pandai, boleh guna apps, lepas tu download bacaan dia kan, download bacaan. Lepas tu bila kita dah download bacaan tu, kita follow guna earphone, kita follow yang membaca Quran tu. Lalu disebut Bismillahirrahmanirrahim, kita pun ikutlah macam kita sekolah. Macam contoh ni kan, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Gitulah. Kalau misal kata tak lancar baca, saya pun tak pandai lah, mungkin boleh tanya ustaz lah. Saya bukan ustaz, tapi saya pesan untuk saya. Tapi tak salah kalau saya ajak anda untuk baca Al-Mulk. Tak salah kan. Mungkin ada pahala daripada situ, kita ajak orang buat baik, InsyaAllah. Okay, alright. So InsyaAllah, hopefully anda belajar something malam ni. Walaupun ada orang keluar masuk pun tak apalah. Alright. Sebab tujuan kita buat live ni untuk bagi manfaat kan. Okay. So thank you so much kepada anda yang live dengan saya. Dah berapa minit, berapa jam ni. InsyaAllah kalau kita ada masa lagi, kita boleh jumpa lagi dalam live dan juga sesi-sesi perkongsian. Follow Fadi Ghazali, dan mungkin kalau ada kebaikan boleh share kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan jangan lupa untuk program-program kita yang kita buat, Jelajah Malaysia. Esok kita akan berada dekat Kuantan. Dan kita juga akan pergi ke KK dan Tawau. Kita akan buat dekat KL juga, InsyaAllah. Alright, InsyaAllah. Jadi kita baru habis program dekat Terengganu hari ni, dan juga semalam di Kelate, di Kota Baru. Alhamdulillah. Siapa-siapa yang belum sempat datang, saya recommend anda untuk datang ke program Grow Business Lagi Laju. 2 hari program tu, Grow Business Lagi Laju, yang kita akan adakan di Cyberjaya. Okay. So siapa-siapa yang nak beli tiket, anda boleh pergi ke amazingfounder.com. amazingfounder.com. Anda beli tiket dekat sana. Tiket harga RM29 saja. McDonald lebih mahal daripada harga tiket belajar 2 hari. Benda paling mahal dalam dunia bukan emas, tuan-puan. Benda paling mahal dalam dunia bukan kripto, bukan saham. Benda paling mahal dalam dunia adalah ilmu. Alright, dengan ilmu yang betul, kita boleh beli emas bertantan, berkilo-kilo. Dengan ilmu yang betul, kita boleh beli rumah yang banyak. Dengan ilmu yang tepat, kita boleh beli saham yang like harga murah jual harga mahal. Dengan ilmu. Sebab tu benda yang paling mahal adalah ilmu, investment untuk ilmu. Jadi kalau saya nak ajak lah sahabat-sahabat kita yang sedang live ni, boleh datang ke Amazing Founder yang kita akan buat